أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ذلك الكتاب لا ريب وألقوه في غيابة الجب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu lagi dengan Ustazah Mia, guru pendidikan Islam anda. Murid-murid, hari ini kita nak belajar tentang apa? Ya, qalqalah. Ya murid-murid, jom kita belajar tentang qalqalah pada hari ini. Seperti biasa, yang pertama sekali kita akan lihat pengertian. Apakah maksud qalqalah murid-murid? Qalqalah bermaksud lantunan dan detakan suara ketika menyebut huruf qalqalah yang bertanda sukun iaitu mati atau sifatnya mati. Ya murid-murid, sifat qalqalah ini dia akan mengeluarkan satu bunyi lantunan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut macam mana lantunan itu, mari kita lihat dulu huruf-huruf qalqalah. Ya murid-murid, ada berapa agaknya huruf qalqalah ya? Ya, betul, ada 5 huruf qalqalah. Yang pertama, huruf ba, jim, dal, qaf dan ta. Ba, jim, dal, qaf dan ta. 5 huruf ini adalah huruf qalqalah. Jadi murid-murid, untuk memudahkan murid mengingat, mari kita sama-sama sebut. Ba, ju, da, qa, ta. Ba, ju, da, qa, ta. Boleh murid? Okey, jadi kita cuba pula dengan nyanyian. Jom sama-sama ikut Ustazah untuk menyanyikan huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5. Ada berapa huruf qalqalah? Huruf qalqalah ada 5. Baju Dakota, baju Dakota, baju Dakota, huruf qalqalah. Baju Dakota, baju Dakota, baju Dakota, huruf qalqalah. Okey, boleh ingat murid-murid? Seterusnya murid-murid, kita lihat bahagian qalqalah. Ada berapa bahagian qalqalah murid-murid? Qalqalah ada 3 bahagian. Yang pertama adalah qalqalah sughra. Apa maksud sughra? Kecil. Jadi qalqalah sughra ini dia memerlukan lantunan suara yang perlahan. Lantunannya perlahan saja, dia mengeluarkan detakan suara yang perlahan. Seterusnya murid-murid, yang kedua, bahagian qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubra. Apa maksud kubra? Kubra maksudnya besar. Jadi qalqalah kubra ini iaitu lantunan suara sederhana kuat. Lantunan suara qalqalah kubra ni lebih kuat sedikit daripada qalqalah sughra tadi. Dia sederhana kuat, ya, qalqalah kubra. Dan bahagian yang ketiga adalah qalqalah akbar. Qalqalah akbar ni adalah lantunan suara yang kuat. Antara 3 bahagian ni, qalqalah akbar ni adalah lantunan suara yang paling kuat. Dia punya detakan suaranya kuat. Ya murid-murid?
Jadi, untuk kita lebih memahami tentang jenis-jenis qalqalah ini, mari kita lihat dengan lebih terperinci tentang ciri-ciri dan contoh pada qalqalah. Yang pertama sekali, kita lihat kepada qalqalah sughra. Qalqalah sughra iaitu lantunan suara yang perlahan. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Yang mana satu huruf qalqalahnya murid-murid daripada 5 huruf baju dah qata. Agak-agak yang mana satu hurufnya? Ya, huruf dal. Jadi, mari kita lihat ciri-ciri qalqalah sughra. Yang pertama sekali, huruf qalqalahnya bertanda sukun. Boleh lihat pada huruf dal, di atasnya ada tanda sukun, iaitu tanda mati. Dan ciri-ciri yang kedua pula adalah huruf qalqalah berada di tengah kalimah. Jadi kita tengok huruf qalqalah tu, huruf dal tu, dia berada di tengah kalimah. Dia bukan berada di awal dan bukan berada di akhir. Dia berada di tengah-tengah kalimah. Jadi ini adalah tanda qalqalah sughra. Jadi bacaannya menggunakan lantunan suara yang perlahan. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Bertanda sukun dan berada di tengah kalimah. Seterusnya kita lihat qalqalah yang kedua. Qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubra, iaitu lantunan suara sederhana kuat. Okey, bagaimana contoh qalqalah kubra? Wal yaumil maw'ud. Wal yaumil maw'ud. Okey murid-murid, dalam 5 huruf tadi baju dah qata, yang mana satu huruf qalqalah pada ayat tersebut? Ya, huruf dal. Jadi mari kita lihat ciri-ciri qalqalah kubra. Baik, ciri-cirinya huruf qalqalah berada di akhir kalimah atau ketika memberhentikan bacaan pada kalimah. Ya, kita lihat huruf dal, huruf qalqalah tu berada di akhir kalimah, dekat ujung sekali. Ataupun ketika kita nak berhentikan bacaan, iaitu kita nak berhentikan bacaan dan kita nak tarik nafas yang baru. Bukannya kita nak hentikan sadaqallahul azim, bukan. Dia kita nak hentikan bacaan dan kita nak tarik nafas yang baru. Jadi lantunan suaranya kuat sikit daripada qalqalah sughra tadi. Wal yaumil maw'ud. Mesti ada dengar bunyi lantunan tu yang letakkan. Wal yaumil maw'ud. Okey, boleh murid-murid berada di akhir kalimah waktu kita nak memberhentikan bacaan. Baik, seterusnya kita lihat pula contoh qalqalah yang ketiga, iaitu qalqalah akbar. Apa itu qalqalah akbar? Qalqalah akbar tadi kita sebut sebagai lantunan suara yang kuat. Qalqalah akbar ni kuat lantunan bacaannya. Mari kita lihat contoh ayat. Yahdi lil haqq. Yahdi lil haqq. Murid-murid perasan tak lantunan suara dia kuat? Jadi dia berhenti dulu baru keluar bunyi. Yahdi lil haqq. Dia berhenti dulu baru keluar bunyi. Dia macam kita nak brek basikal. Kalau kita tengah laju, brek, dia berhenti dulu baru terletak, kan? Okay, kita lihat ciri-ciri dia. Ciri-cirinya huruf qalqalah bertanda sabdu. Okay, kita boleh lihat dekat huruf qaf tu dia ada tanda sabdu. Dan ciri-ciri yang kedua pula, huruf qalqalah berada di akhir kalimah
atau ketika memberhentikan bacaan pada kalimah. Jadi ciri-ciri qalqalah akbar ni dia lebih kurang sama dengan kubra tadi, dia ada dekat akhir kan, waktu kita nak berhentikan bacaan. Tapi beza qalqalah akbar dengan qalqalah kubra, qalqalah akbar ni dia ada tanda apa murid-murid? Ya, dia ada tanda sabdu. Kalau qalqalah kubra tadi dia tak ada tanda sabdu. Jadi qalqalah akbar ni perlu tebalkan bunyi detakan tu kuat. Yahdi lil haqq, yahdi lil haqq. Tebal pula saya baca. Yahdi lil haqq. Berhenti dulu, baru keluarkan bunyi baru keluarkan bunyi qalqalahnya, detakannya. Boleh murid-murid? Berada di akhir kalimah dan dia mengandungi tanda sabdu. Itu adalah qalqalah akbar. Baik, jadi bagi rumusan bagi ketiga-tiga qalqalah ni kita boleh rumuskan. Okey, huruf qalqalah ada berapa murid-murid? Ada 5. Ba, ju, da, qa, ta. Huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Dan ada 3 bahagian huruf qalqalah ni. Qalqalah ni dia ada 3 bahagian. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Qalqalah sughra bertanda sukun dan berada di tengah-tengah kalimah. Yang 2 lagi tu berada di akhir kan. Qalqalah sughra berada di tengah-tengah kalimah. Sanad'u zabaniyah, nipis saja bunyi detakan tu perlahan. Qalqalah kubra, wal yaumil maw'ud, wal yaumil maw'ud. Jelas dia punya detakan suara tu lebih kuat daripada sughra. Kalau qalqalah akbar pula, yahdi lil haqq, yahdi lil haqq. Dia tebal, berada di akhir kalimah, bertanda sabdu. Okey, murid-murid boleh faham mengenai bahagian-bahagian qalqalah. Saya harapkan semua dapat fahamkan bahagian qalqalah ni betul-betul. Inilah yang kita banyak jumpa di dalam Al-Quran. Jadi kena tengok betul-betul 5 huruf qalqalah, ba, jim, dal, qaf, ta, yang mana ada tanda sabdu, yang mana perlu diberhentikan. Kita kena keluarkan bunyi lantunan suara, kena keluarkan detakan suara. Okey murid-murid? Baik, bila kita dah faham, kita terus kepada sesi uji minda. Kita tengok murid-murid faham tak dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik murid-murid, apakah hukum qalqalah yang terdapat pada soalan yang berikut pada ayat tersebut? Ya, yang pertama sekali qalqalah sughra, dia berada di tengah-tengah kalimah dan bertanda sukun. Yang kedua pula adalah qalqalah kubra, dia berada di akhir kalimah waktu kita nak memberhentikan bacaan. Boleh murid-murid? Baik, seterusnya kita lihat soalan uji minda yang kedua. Ayatnya adalah Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Ya murid-murid, apakah jenis qalqalah dekat ayat tersebut? Siapa boleh jawab? Ya, jenisnya adalah qalqalah sughra. Ciri-cirinya apa? Berada di tengah kalimah dan bertanda sukun. Okey, perlu sederhana saja lantunan suaranya. Kita lihat pula uji minda yang seterusnya.
Kita lihat ayatnya. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, apakah jenis qalqalah yang ada pada ayat tersebut? Ya, betul. Qalqalah kubra. Apa ciri-ciri dia? Berada di akhir kalimah, iaitu waktu kita nak memberhentikan bacaan. Okey, semua dah pandai ni. Kita lihat soalan yang seterusnya. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Ya, murid-murid, apakah jenis qalqalah yang terdapat pada ayat tersebut? Dia adalah qalqalah akbar. Sebab apa? Yang pertama, ciri-cirinya mempunyai tanda sabdu, dan yang kedua, berada di akhir kalimah, iaitu pada waktu kita nak memberhentikan bacaan. Okey, itu adalah qalqalah akbar. Jub, berhenti dulu baru bunyi lantunan. Seterusnya kita lihat surah Lahab. Surah ni biasa kita baca kan? Betul ke tak selalu kita baca? Okey, kita lihat ayat satu persatu. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa jenis qalqalah yang terdapat pada ayat yang pertama? Siapa dapat jenis qalqalah yang terdapat pada ayat yang pertama? Ya, qalqalah akbar. Dia ada tanda sabdu dan dia berada di akhir kalimah waktu kita nak menghentikan bacaan. Baik, kemudian kita lihat pula ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apakah jenis qalqalah yang terdapat pada ayat yang kedua? Siapa boleh teka? Ya, jenis qalqalahnya adalah qalqalah kubra, berada di akhir kalimah dan tempat yang kita nak berhentikan bacaan untuk tarik nafas yang baru. Seterusnya ayat yang ketiga. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Apakah jenis qalqalah yang terdapat pada ayat yang ketiga? Siapa boleh jumpa? Ya, qalqalah kubra. Okey, qalqalah kubra sebab dia berada di akhir ayat, tempat kita nak berhentikan bacaan. Seterusnya ayat yang keempat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Apakah jenis qalqalah pada ayat yang keempat? Siapa dapat jumpa ayat yang keempat? Okey, qalqalah kubra juga sebab dia berada di akhir kalimah, akhir ayat, tempat kita nak memberhentikan
bacaan. Seterusnya kita lihat ayat yang kelima. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Apakah jenis qalqalah yang terdapat pada ayat yang kelima? Ada siapa yang dapat jumpa tak jenis qalqalahnya? Yang pertama apa dia? Ya, qalqalah sughra. Dia berada di tengah ayat dan bertanda sukun, bertanda mati. Ada lagi tak jenis qalqalah dalam ayat 5? Ya, ada satu lagi, qalqalah kubra, iaitu berada di akhir kalimah, tempat kita nak memberhentikan bacaan. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, baik. Alhamdulillah murid-murid, dengan berakhirnya ayat daripada surah Masad tadi, maka berakhirlah sudah kita punya pembelajaran mengenai qalqalah pada hari ini. Apa yang Ustazah harapkan murid-murid dapat mengingati dan mengamalkan pembelajaran hari ini pada bacaan Al-Quran murid-murid. Sekian sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.